各位弟兄姐妹，大家平安。 Saudara-saudari Shalom, 非常高兴在第一个礼拜3月份里面，我们能够一起见面。 sangat bersukacita minggu pertama ini kita boleh bertemu kembali bersama-sama beribadah. 我们还是仍然讨论以弗所书的经文。 Kita masih akan bersama-sama membahas atau eksposisi kitab Efesus. 今天我们的主题就是以圣灵为印记。 Hari ini tema yang kita bahas yaitu dimeteraikan dengan Roh Kudus. 我们看以弗所书第1章， Mari kita lihat kitab Efesus pasal pertama, 第1章第13节到第14节。 Efesus pasal pertama ayat 13 dan 14. 我先用中文的来念，然后才用印尼文的来念。 Akan dibacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin, kemudian bahasa Indonesia. 你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，直到神指明背书，使他的荣耀得着称赞。 Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. 我们读经到此。 Demikian firman Tuhan. 各位弟兄姐妹，以弗所书给我们很重要的信息。 Saudara-saudari, kitab Efesus memberikan kita pesan yang sangat penting. 就是在基督耶稣里面，我们有莫大各种各样的祝福。 Yaitu di dalam Yesus Kristus kita memiliki banyak sekali berkat-berkat yang sangat besar, yang sangat luar biasa. 第一方面，圣经说，创世以前，上帝已经先拣选了我们。 Bagian yang pertama yaitu di dalam Alkitab dikatakan bahwa sebelum dunia diciptakan kita telah dipilih oleh Tuhan. 上帝用他的宝血，贵重的宝血，把我们从罪恶里面救赎过来。 Allah melalui Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus menebus kita dan menyelamatkan kita dari dosa kita. 我们每一个人因为基督耶稣可以被神称义，成为义人。 Dan setiap kita di dalam Kristus boleh dibenarkan dan dikuduskan. 也是成为圣洁，成圣在主的宝血里面。 Juga di dalam darah Kristus yang kudus kita dikuduskan. 我们被接纳成为上帝的儿女， Kita diangkat menjadi anak Allah. 然后上帝用他的圣灵在我们心中工作，成为得救的印记。 Kemudian Allah melalui atau dengan Roh Kudus memeteraikan kita. 各位弟兄姐妹，到底以圣灵为印记，这个意思是什么呢？ Saudara-saudari, apa yang dimaksudkan dengan dimeteraikan dengan Roh Kudus? 我们用印尼文一种比较简单翻译的方式来了解这2节的经文。 Kita akan melihat kedua ayat ini dengan terjemahan bahasa Indonesia yang lebih sederhana. 这里说，当我们听到真理的道，就是主耶稣的福音，我们就信了主耶稣，然后按照上帝的应许，他把圣灵放在我们里面，让我们成为上帝的人。 Di sini dikatakan, sebab ketika kalian mendengar ajaran yang benar, yaitu kabar baik tentang keselamatan melalui Kristus, kalian percaya kepadanya, lalu sesuai janjinya Allah memberikan Roh Kudus kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian sudah menjadi miliknya. 上帝的灵住在我们每一个人里面，成为一种得救的保证，让我们可以得着上帝各样的应许。
Rohnya tinggal dalam diri kita masing-masing sebagai jaminan bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita sebagai umat-Nya. 然后圣灵来到我们的里面，而且帮助我们明白我们是被上帝救赎过来的人，所以我们要把荣耀归给上帝。 Dan melalui kehadiran Roh-Nya itulah kita tahu bahwa kita sudah ditebus dan menjadi milik Allah sepenuhnya. Jadi sekali lagi marilah kita memuji Allah karena kemuliaan-Nya. 所以被圣灵或者以圣灵为印记，这个意思是什么呢？ Jadi apa yang dimaksudkan dengan dimeteraikan dengan Roh Kudus? 就是当一个人相信基督耶稣的时候， Yaitu saat seseorang mempercayai Yesus Kristus 或者他重生得救那一段时间， atau saat dia lahir baru dan diselamatkan, 上帝把他的灵放在我们里面， Allah menempatkan Roh Kudus di dalam hati kita, 而且是永久住在我们的心中。 bahkan secara permanen tinggal atau hidup di dalam hati kita, 并且一直引导带领我们， dan senantiasa menuntun membimbing kita, 让我们能够完全得着上帝的应许，成为上帝的人。 sehingga kita dapat memperoleh janji Allah dan menjadi umat-Nya. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 这个是所谓以圣灵成为救恩的印记， inilah yang dimaksudkan dengan dimeteraikan dengan Roh Kudus, 就是当我们信耶稣那一段时间， yaitu pada saat kita percaya kepada Yesus, 那圣灵就住在我们里面， maka Roh Kudus tinggal diam di dalam kita, 而且固定的住在我们里面， bahkan tinggal secara permanen di dalam kita, 成为一个记号，保证我们是完全属于上帝的人。 menjadi sebuah tanda bahkan jaminan bahwa kita adalah sepenuhnya milik Allah. 当一个人有圣灵住在他里面的时候， Saat Roh Kudus tinggal diam di dalam hati seseorang, 那有什么记号在这个人的身上呢？ maka apakah tanda-tanda yang ada di dalam diri orang tersebut? 很多基督徒有一些的在他的心中有一些的疑问， Di dalam hati setiap orang ada pertanyaan-pertanyaan. 是否我们真的得救吗？ Apakah saya telah diselamatkan? 或者真的圣灵有住在我里面吗？ Apakah benar Roh Kudus tinggal diam di dalam saya? 或者圣灵有在我里面不断运行工作有没有？ Atau apakah Roh Kudus terus senantiasa bekerja di dalam hatiku? 很多时候，一些的基督徒怀疑或者不太清楚。 Banyak sekali orang Kristen yang bingung atau tidak mengerti akan hal ini. 那我们怎么知道圣灵住在我们里面呢？ Lalu bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus tinggal diam di dalam kita? 我们可以看几个记号，我们可以一起来学习的。 Kita bisa melihat beberapa tanda yang dapat kita pelajari bersama-sama. 当圣灵住在我们里面的时候， Saat Roh Kudus tinggal diam di dalam kita, 我们好像越是对这个罪的问题有一个很清楚的了解或者很敏感。 kita akan seperti Yusuf yang memiliki hati yang peka terhadap dosa. 当越是面对试探的时候， Saat Yusuf menghadapi godaan 他 atau 对 cobaan, 他这样对上帝说 dia berkata demikian kepada Allah, 主啊，我可以做这么大的罪在你面前吗？ Tuhan, apakah saya boleh melakukan dosa yang demikian besar di hadapan-Mu? 他非常清楚这个罪的危险， Dia sangat tahu dengan jelas bahaya dari dosa 所以 tersebut, 他不敢犯这个罪。 sehingga dia tidak berani melakukan dosa itu. 一个人的心如果有圣灵的话， Jika hati seseorang ada Roh Kudus, 圣灵一定会带领他的生命， Roh Kudus akan membimbing hidup dia, 让他很敏感对罪的问题， sehingga orang tersebut akan memiliki kepekaan terhadap dosa, 而且拒绝不做罪的事情。 bahkan akan menolak melakukan hal-hal yang berdosa. 第二方面，他好像但以理， Yang kedua yaitu seperti halnya Daniel, 他愿意站立得住， dia
rela, dia berani untuk berdiri dengan teguh, 不跟从多人的做法。 tidak mengikuti orang kebanyakan. 当时的人都是拜偶像， Pada waktu itu kebanyakan orang mereka menyembah berhala. 为了地位，为了名声，他们可以做一切的事情。 Untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan nama baik, mereka rela melakukan apa saja. 但是但以理不像他们， Tetapi Daniel tidak seperti mereka. 他仍然敬拜上帝， Dia tetap beribadah menyembah kepada Allah. 不拜偶像， Dia tidak menyembah kepada berhala. 而且尊上帝为圣，在他的生命。 Bahkan dia menguduskan Tuhan di dalam hati hidup dia. 一个人如果心里有圣灵的话， Jika di dalam hati seseorang memiliki Roh Kudus, 他好像写诗篇第1篇的这个诗人这样说： dia seperti halnya pemazmur yang menulis Mazmur pasal pertama. 我要昼夜思想你的话语， Aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. 我渴慕你的话语， Ku rindu akan firman-Mu. 把你的话语放在我的心里， Taruhlah firman-Mu di dalam hatiku 而且来引导我前面的道路。 dan memimpin jalan di depanku. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 今天你对神话语的反应是如何呢？ apa reaksi kita terhadap firman Tuhan hari ini? 如果你是有这样渴慕的心，如入切木溪水，这种的心的话， Jika kita memiliki hati seperti rusa yang merindukan ketenangan air terhadap firman Tuhan, 这是圣灵大大在你的心中工作，让你进入神的话语，明白遵行上帝的话语。 ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita supaya kita bisa masuk di dalam firman Tuhan, mengerti dan melakukannya. 当一个人的心里有圣灵存在的时候， Saat hati seseorang memiliki Roh Kudus, 他渴慕来敬拜上帝， dia akan rindu untuk datang menyembah Tuhan. 好像诗篇122篇第1节这样说： Seperti halnya pemazmur yang menuliskan Mazmur 122 berkata demikian. 当人对我说我们来到上帝的圣殿敬拜上帝的时候，我的心就大大的欢喜。 Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. 当我们进入上帝的殿， Saat kita masuk ke rumah Tuhan, 当我们赞美上帝的时候， saat kita memuji Tuhan, 向他祷告、听他的话语的时候， saat kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, 我们的心有大大的喜乐， hati kita akan penuh dengan sukacita. 因为我们能够亲近上帝， Karena kita dapat dekat kepada Tuhan. 明白上帝的心意。 Kita mengerti isi hati Tuhan. 这个是圣灵在我们里面的工作。 Ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. 当圣灵有在一个人的心里的时候， Saat Roh Kudus ada di dalam hati seseorang, 我们好像使徒保罗 kita seperti Rasul Paulus, 心中有一股很大的力量， hatinya memiliki semangat 来传讲上帝的福音。 untuk memberitakan Injil. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 今天你对福音的工作有什么反应？ apa reaksi kita hari ini terhadap pekerjaan Roh Kudus? 今天你对福音的工作有什么反应？ Apa reaksi kita terhadap pekerjaan Injil di dalam hidup kita? 如果我们心中有一个很大的力量、很强的力量来去传福音的话， Jika di dalam hati kita memiliki semangat yang sangat besar untuk memberitakan Injil, 这个是一定是圣灵在你心中的工作， ini pastilah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. 因为圣灵来到这个世界， Karena Roh Kudus datang ke dunia ini, 住在我的心里， tinggal di dalam hatiku 是要把福音的真理彰显出来。 untuk menyatakan kebenaran Injil. 当我们看这一些的这个记号的时候， Saat kita melihat tanda-tanda ini, 那我们可以来审查我们自己， maka kita dapat menyelidiki hati kita sendiri. 是否我已经住在圣灵里面， Apakah kita sudah hidup di dalam Roh Kudus? 而且圣灵充满或者圣灵住在我的心里。
dan Roh Kudus tinggal diam di dalam hatiku. 那第二点我们要思想的， Bagian yang kedua yang akan kita renungkan bersama-sama. 当圣灵住在我们里面的时候， Saat Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita, 不是单单成为救恩的印记， bukan hanya sebagai meterai keselamatan, 但是圣灵也是很主动的在我们心中工作， tetapi Roh Kudus juga dengan aktif bekerja di dalam hati kita. 那不断来引导我们， Tidak henti-hentinya membimbing dan memimpin kita, 让我们不断成长，达到完全的人，在主耶稣里面成为一个成熟的人。 sehingga kita dapat terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang dewasa di hadapan Allah. 很多解经家清楚告诉我们， Banyak penafsir Alkitab berkata demikian, 当圣灵住在我们里面的时候， saat Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita, 他不是被动的在我们里面住在我们里面， dia bukannya tinggal diam secara pasif, 但是他是很主动的，而且很多在我们里面工作， tapi dia secara aktif bekerja di dalam hati kita, 而且不断地引导我们这个生命。 bahkan terus-menerus membimbing dan memimpin hidup kita. 圣灵要带领引导我们， Roh Kudus mau membimbing dan memimpin kita, 让我们成熟，有力量来面对我们信仰、信心各种的挑战。 sehingga kita menjadi dewasa, kita mampu menghadapi berbagai tantangan di dalam tantangan iman. 当一个人信了耶稣基督， Saat seseorang percaya kepada Yesus Kristus, 不是说他前面的道路都是很顺利， bukan berarti jalan di depannya akan menjadi mulus dan lancar. 好像一个孩子生出来的时候， Seperti halnya saat seorang bayi dilahirkan, 他慢慢长大， dia akan bertumbuh. 不是说他前面的道路都是很顺利，没有事情、没有问题发生的。 Bukan berarti jalan di depannya akan lancar saja, dia tidak akan mengalami kesulitan. 可能有很多的问题， Bahkan mungkin dia akan menghadapi berbagai masalah, 可能有很多的挑战在前面， mungkin akan ada banyak tantangan di depan, 或者弯弯曲曲的道路， atau jalan yang berliku-liku. 他都要面对这些的现实。 Dia harus menghadapi kenyataan ini. 我们做基督徒也是这样， Kita sebagai orang Kristen pun demikian. 当我们信耶稣之后， Saat kita percaya kepada Kristus, 在这个信心的道路， di dalam jalan iman ini, 很多时候面对各种各样的问题， ada banyak saat kita menghadapi berbagai masalah. 有的时候我们觉得很软弱， Ada kalanya kita merasa lemah, tidak berdaya, 或者无能无力来面对现实挑战或者各种的试探。 atau bahkan kita tidak berdaya menghadapi berbagai macam masalah, kesulitan, bahkan tantangan dan 或者我们 cobaan. 要想把信心放下，不跟随上帝。 Bahkan kita mungkin mau melepaskan iman kita, kita tidak lagi mengikuti Yesus. 在这种的情形下， Di dalam kondisi situasi seperti ini, 圣灵要扶持我们， Roh Kudus mau menopang kita, 与我们同在， bersama-sama dengan kita, 坚固我们的心， menguatkan hati kita, 让我们能够面对克服这个信心道路的问题。 sehingga kita dapat menghadapi dan menaklukkan tantangan iman ini. 我们信心道路的挑战， Tantangan iman kita ini 可能是有内在的问题， mungkin ada yang berasal dari dalam atau internal, 或者是外在外来的问题。 atau mungkin juga ada yang dari luar atau eksternal. 内在的问题是什么问题呢？ Apa saja masalah-masalah yang berasal dari dalam, 就是我们这个人，这个本人都是很软弱， yaitu kita sendiri sangat lemah, 无论在性格上，在或者我们的行事为人上， dalam karakter, dalam sikap kita sebagai manusia, 我们有很多不好的习惯， banyak kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. 这个都会成为我们生命或者信心道路的拦阻。 Ini akan menghambat pertumbuhan iman kita. 圣经很清楚告诉我们， Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, 圣经的人物虽然他是伟大的人，他是伟大信心的人，但是他们都有很多的缺点。 ada tokoh-tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, tapi mereka pun memiliki kelemahan. 比方说，以撒的孩子是雅各， Misalnya anak Ishak yaitu Yakub, 他喜欢欺骗别人， dia suka berbohong, 而且他欺骗他的爸爸， dia bahkan
membohongi ayahnya, 或者在旧约里面的所罗门国王、大卫国王， atau juga seperti halnya Raja Salomo dan Daud, 或者参孙， atau Simpson, 一个很有力的人， seorang yang begitu kuat, 但是他在色情上跌倒，他也是很软弱在这方面。 tetapi dia jatuh dalam dosa, dia jatuh dalam masalah seksual. 耶稣基督的门徒犹大， Murid Yesus Kristus yaitu Yudas Iskariot, 圣经说他喜欢拿这个财政里面的钱， kita mencatat bahwa dia suka mencuri uang, 他的心不正， hatinya tidak lurus, 他的行为不好， sikapnya tidak baik. 而且彼得也是曾经3次否认耶稣。 Bahkan Petrus juga pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. 这个是圣经人物的记载。 Ini adalah tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Alkitab. 虽然他们是很伟大的人， Meskipun mereka adalah orang-orang yang sangat hebat, 但是他们也是有他们个人的软弱， tapi mereka juga memiliki kelemahan mereka masing-masing. 这个会拦阻他们成为他们的绊脚石。 Ini akan menghambat mereka menjadi batu sandungan bagi mereka. 在这种的情形下， Di dalam situasi seperti ini, 圣灵不断帮助我们， Roh Kudus terus menolong kita, 改造我们， mengubah kita, 建造我们， membentuk kita, 让我们能够变成更好。 sehingga kita dapat menjadi lebih baik. 好像上帝怎么样改变这个彼得， Seperti halnya Allah mengubah Petrus, 心中充满怀疑的人， orang yang hatinya penuh dengan curiga, 成为一个有信心、勇敢为福音而活的人。 menjadi orang yang penuh dengan iman, yang berani hidup untuk Injil. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 在你我的生活里面， di dalam hidup Anda dan saya, 我们每一个人都有我们的软弱， kita masing-masing memiliki kelemahan kita 我 masing-masing. 们最明白我们的软弱在哪里， Kita yang paling mengerti di mana letak kelemahan kita. 我们最明白这一些的问题常常拦阻我们， Kita paling mengerti hal-hal apa saja yang dapat menghambat kita, 使我们会跌倒的。 apa yang dapat membuat kita 当我 jatuh. 们在这种的情形下， Saat kita di dalam situasi seperti demikian, 圣灵不断引导，让我们能够克服我们自己。 Roh Kudus terus memimpin kita sehingga kita dapat menaklukkan diri kita sendiri. 不是里面有问题， Bukan di dalam memiliki masalah, 我们常常也是面对外来的挑战。 kita terkadang juga menghadapi masalah-masalah yang berasal dari luar. 当我们看教会的历史的时候， Saat kita melihat sejarah gereja, 前面300年教会面对很多的逼迫， 300 tahun di depan gereja memiliki berbagai menghadapi berbagai macam penganiayaan， 有很多信徒殉道，而且把生命献给上帝。 banyak orang-orang percaya menyerahkan hidupnya kepada Allah. 不是单单当时的问题， Bukan hanya masalah saat itu saja. 今天的问题也是这样。 Permasalahan hari ini pun sama. 我们脱不了世界各种各样的问题， Kita tidak dapat lepas dari permasalahan yang ada di dunia ini. 天灾人祸， Bencana alam 或者疾病、 ataupun penyakit, 家庭的问题、经济的问题， masalah keluarga, ekonomi, 常常缠绕我们， sering sekali mengganggu kita, 或membelenggu kita， membelenggu kita 好像我们走不动， membuat kita tidak dapat bergerak, 或者我们起不来。 atau kita tidak dapat bangkit kembali. 当我们在这种的情形下， Saat kita berada di situasi demikian, 圣灵要扶持，以我们在这个困难里面可以站立起来。 Roh Kudus mau menopang kita bersama-sama dengan kita sehingga kita dapat berdiri melewati permasalahan ini. 在世界第2次大战之前， Di dalam sebelum Perang Dunia Kedua, 那在 Hiroshima 有一个市长， di Hiroshima ada seorang kepala desa, wali kota。 Wali kota。 那这个市长有一个女儿， Nah, wali kota ini memiliki seorang putri. 那有一天这个市长的女儿听到福音， Suatu hari anak wali kota ini mendengarkan Injil, 然后他就接受耶稣， lalu dia menerima Yesus, 成为一个
很金钱信靠上帝的人。 menjadi orang yang percaya sepenuhnya kepada Yesus. 当他长大的时候， Saat dia bertumbuh dewasa, 他的爸爸决定他跟一个男孩子结婚。 ayahnya menetapkan dia untuk menikah dengan seorang pemuda, 虽然不是他选的男人， meskipun bukan pemuda yang dia pilih sendiri, 而且他想拒绝这个爸爸的决定， dan dia bahkan mau menolak keputusan dari ayahnya 但是 ini. 爸爸的决定不能够被拒绝， Tetapi keputusan dari ayah ini tidak dapat ditolak. 最后他结婚了。 Akhirnya dia menikah. 结婚之后呢， Setelah menikah, 生了3个孩子。 dia melahirkan 3 orang anak. 当3个孩子生出来之后呢， Setelah melahirkan ketiga orang anak ini, 世界第2次大战就发生， perang dunia kedua pun terjadi. 然后她的丈夫为国进入战场， Dan suaminya berperang untuk negaranya 然后死在战场里面， dan gugur di dalam medan perang. 所以她成为一个寡妇。 Meskipun dia menjadi seorang janda, 现在她成为一个寡妇，sekarang dia menjadi seorang janda， sekarang dia menjadi seorang janda. 然后要养大3个女儿， Dia harus membesarkan 3 orang putri. 而且当时日本的经济也是很困难，也是不简单， Saat itu perekonomian Jepang pun mengalami kesulitan, kesusahan. 所以这个人好像难嫁难，苦嫁苦，他的生活觉得非常的困倦。 Sehingga hidup dari orang ini pun rasanya kesulitan ditambah kesulitan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. 他就对上帝祷告， Maka dia berdoa kepada Tuhan. 他说：“主啊， Dia berkata, Tuhan, 我信了你， aku percaya kepadamu. 为什么我的问题这么多呢？ Mengapa masalahku begitu banyak? 我的前途茫茫， Jalan di depanku tidak jelas. 我不能够解决我的问题， Aku tidak dapat menolak permasalahan-permasalahan yang 好 ada. 像我活下去没有什么意思。” Sepertinya hidupku sudah tidak berarti lagi. 有一天，他在火车里面， Ada suatu hari dia berada di dalam kereta. 他想要从火车里面跳出来。 Dia mau meloncat, dia berpikir untuk meloncat dari kereta. 当他有这样的想法的时候， Saat dia memiliki pemikiran seperti ini, 突然间他的心里好像有一个声音对他说 tiba-tiba hatinya seolah-olah ada suara yang berkata kepada dia, 我的女儿，我的女儿， Anakku, anakku, 为什么你不相信我？ mengapa engkau tidak percaya kepadaku? 我能够看顾保守你和你家人的前途呢？ Aku tidak percaya kepadaku kalau aku dapat menjaga memelihara hidupmu dan keluargamu. 这种的声音好像一个亮光照在黑暗的地方， Suara ini seperti halnya cahaya yang menerangi tempat yang gelap, 给他新的力量。 memberikan kekuatan baru kepada dia. 从火车下来的时候， Saat dia turun dari kereta, 他重新建立他的生活， dia menata kembali hidup dia, 依靠上帝， bersandar kepada Allah, 然后把3个女儿养大。 lalu membesarkan ketiga orang putrinya. 3个女儿长大之后， Saat ketiga orang putrinya tumbuh dewasa, 成为3个宣教士， menjadi 3 orang misionaris, 到很多地方那边工作。 pergi ke berbagai wilayah 各位 melayani Tuhan. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 这个是现实， ini adalah kenyataan. 这个是你我面对的道路。 Ini adalah jalan yang Anda dan saya hadapi. 有的时候很多外来的问题发生， Ada kalanya begitu banyak masalah yang terjadi, 外来的问题外来的， masalah-masalah yang berasal dari luar. 我们没有办法防御的， Kita tidak dapat menolaknya, 但是我们都要面对。 tapi kita harus menghadapinya. 在这种的问题里面， Di dalam permasalahan demikian, 圣灵要扶持我们， Roh Kudus menopang kita, 让我们能够站立得住面对这些的问题。 sehingga kita dapat berdiri dengan teguh menghadapi masalah-masalah ini. 第二方面，圣灵不断在我们的心里工作， Yang kedua yaitu Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam hati kita, 让我们能够成为一个在上帝面前敞开我们心思意念的人。 sehingga kita di hadapan Allah dapat membuka hati pikiran kita. 好像大卫在诗篇139篇第23、24节，他这样说： Seperti halnya Daud yang menuliskan Mazmur 139 ayat 23 dan 24, dia berkata demikian, 主啊，求你鉴察我的心，
或者监察我的思想，引导我的道路。如果有偏差的话，主啊，求你引导我真理的路。 Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. 这个是大卫的祷告， Ini adalah doa Daud. 也是大卫这个信仰道路的原则。 Ini juga adalah prinsip iman Daud. 他说：“主啊，求你监察我的心思， Dia berkata, selidikilah aku, ya Allah. 知道我所想的是什么， Kenalah hatiku dan 知 pikiran-pikiranku. 道我要做的是什么。 Kenalah apa yang akan aku lakukan. 如果我的路偏差的话， Jika jalanku serong, 求你引导走在真理真的路上，或者这个真知的路上。 kiranya engkau menuntun aku di jalan yang benar. 所以大卫愿意把他一生敞开在主的面前。 Jadi Daud rela membuka hati dan hidupnya di hadapan Allah. 如果有不对的地方， Jika ada hal yang tidak benar, 求主来引导他。 kiranya dia memohon Allah untuk menuntun hidup dia. 这个是一个健全领命生活的原则。 Ini adalah prinsip di dalam prinsip hidup kerohanian yang sehat，就是说我们不断来求上帝引领带领我们。 yaitu kita tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan untuk membimbing dan memimpin kita. 很多时候我们的问题是什么呢？ Ada banyak saat permasalahan-permasalahan kita hadapi seperti apa saja. 我们不愿意把我们的问题带在主的面前， Kita tidak bersedia membawa masalah-masalah kita ke hadapan Tuhan. 我们不愿意上帝来掌管我们的心思意念， Kita tidak mau Tuhan 来掌管我们的心思意念。 mengontrol, menguasai hati pikiran kita. 我们要自己做自己行， Kita mau melakukan apa yang kita mau, 让我们越做越行的时候， sehingga pada saat kita melakukannya, 我们会离主越来越远。 kita bahkan akan menjauh dari Tuhan. 但是圣灵当他住在我们里面的时候， Tetapi saat Roh Kudus tinggal diam di dalam kita, 他好像要引导大卫，也是引导我们。主啊，我愿意把我一切的事情都交在你的面前，求你来引导。 seperti halnya dia menuntun Daud, dia juga mau menuntun, menopang kita, dia membawa kita datang ke hadapan Tuhan, meminta Tuhan mengenali hati kita. 第三方面，圣灵不断地引导我们。 Hal yang ketiga, Roh Kudus tidak henti-hentinya membimbing dan memimpin hidup kita, 让我们成为一个顺服上帝的人， sehingga kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. 好像主耶稣顺服上帝的心意。 Seperti halnya Yesus yang taat kepada kehendak Allah, 他愿意来到这个世界， dia rela datang ke dunia ini, 愿意降卑， dia rela merendahkan hati 愿意 dirinya, 受各种的痛苦， rela menderita, 愿意被人家钉在十字架上， dia rela disalibkan di atas 因 kayu 为 salib, 他有一个顺服胜负的这种的心态， karena dia memiliki hati yang taat, 因为他有这样顺服上帝的心， karena dia memiliki hati yang taat kepada Allah, 所以上帝的大能大功就能够透过耶稣的身上显明出来。 sehingga kuasa dan karya Allah dapat dinyatakan melalui Yesus Kristus. 圣经说，耶稣愿意降卑到最低的地步。 Alkitab mengatakan bahwa Kristus rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya. 所以上帝就把它提高到最高的地步， Sehingga Allah mengangkatnya ke tempat yang setinggi-tingginya. 因为他愿意顺服。 Karena dia mau taat. 顺服是决定我们与神关系的重要关键。 Ketaatan menyatakan hubungan kita dengan Allah yang sangat penting. 顺服能够把我们带领到我们能够与上帝同行，靠近上帝。 Ketaatan dapat mendekatkan kita dengan Allah, 但是反过来，如果我们不顺服的话， tetapi sebaliknya jika kita tidak taat, 我们就要随意跟着这个世界的潮流， maka kita akan mengikuti arus dunia ini. 或者很容易放纵我们的情意， Atau kita dapat melakukan apapun yang kita mau, 而且我们愿意离开上帝， dan kita dapat dengan mudah meninggalkan 这个 Allah. 是我们的问题。 Ini adalah permasalahan kita. 所以，当圣灵住在我们的心里，
Jadi saat Roh Kudus tinggal diam di dalam hati kita, 不是单单成为救恩的这个印记或者保证， bukan hanya sebagai tanda karya keselamatan ataupun meterai keselamatan, 但是它也是主动的，不断在你的心里，在我的心里来工作， tetapi dia juga secara aktif bekerja di dalam hati Anda dan saya, 让我们在耶稣基督的救恩里面， sehingga kita di dalam karya penebusan Yesus Kristus 不断的成长、长大，成为成人在基督耶稣里面， di hadapan Allah dapat terus bertumbuh dan menjadi pribadi yang dewasa. 并且最后圣灵能够给我们力量，让我们能够侍奉上帝，结出圣灵的果子。 Bahkan pada akhirnya nanti Roh Kudus akan memberdayakan kita untuk hidup berbuah. 圣灵不断引导我们， Roh Kudus terus memimpin kita. 他也是建造我们这个人， Dia juga membentuk kita 让我们能够活出、结出这个圣灵的果子。 sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. 我们本人结不出什么果子， Kita sendiri tidak dapat menghasilkan buah apapun. 我们有很多的软弱， Kita memiliki banyak sekali kelemahan. 很多我们做出的事情都是不对的。 Banyak hal-hal yang kita lakukan adalah hal yang tidak baik. 但是当圣灵不断改造我们的时候， Tetapi saat Roh Kudus mengubah kita, membentuk kita, 我们的性格变成更好， karakter kita akan menjadi lebih baik. 我们的爱心变成更多， Kasih kita akan semakin banyak, semakin 我 besar. 们的忠心越来越大， Kita akan semakin setia 我们就能够结出这个圣灵的果子。 sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus 圣 ini. 经说，圣灵的果子是什么东西呢？ Apa saja buah-buah Roh Kudus itu? 就是仁爱、喜乐， Yaitu kasih, sukacita, 或者和平、忍耐， damai sejahtera, kesabaran, 或者良善、忠心， kemurahan, kebaikan, 还有温柔，而且能够节制，我们能够控制我们自己。 kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 当我们有这一些的果子的时候， Saat kita memiliki buah-buah Roh Kudus ini, 我们的人生就很不一样。 maka hidup kita akan berbeda. 我们能够成为耶稣基督的见证， Kita akan menjadi saksi bagi Yesus Kristus 真的主就活在我们里面。 bahwa Yesus Kristus hidup di dalam hati kita. 圣灵不是让我们能够结出这个圣灵的果子， Roh Kudus bukan hanya memberdayakan kita untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus ini, 也是给我们各种的恩赐， tetapi juga memberikan kita berbagai anugerah 让我们今天活着， sehingga hidup kita hari ini 不是为了自己而活， bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, 不是为了世界而活， bukan hidup untuk dunia ini, 不是单单为了物质而活， bukan hanya hidup untuk materi, 但是是为福音而活， tetapi hidup untuk Injil, 而且为上帝的国度而活， bahkan juga hidup untuk kerajaan Allah, 变成我们的生命很有意义。 sehingga hidup kita menjadi berarti. 圣灵给我们各种的恩赐，让我们有力量来侍奉上帝。 Roh Kudus memberikan kita berbagai anugerah sehingga kita dapat melayani Allah. 他把侍奉的负担放在我们的心中， Dia memberikan beban pelayanan di dalam hati kita. 他也是引导我们懂得在哪一方面可以来侍奉上帝。 Dia juga memimpin kita, membimbing kita sehingga kita paham kita harus melayani di bidang apa bagi 所以 Tuhan. 当我们愿意侍奉上帝的时候， Jadi saat kita mau melayani Tuhan, 他一定会引领我们的。 Dia pasti akan membimbing kita. 今天我们的主题是以圣灵为我们心里一种的印证。 Hari ini tema kita adalah dimeteraikan dengan Roh Kudus. 那我们恳求上帝， Mari kita memohon kepada Tuhan, 让真的圣灵大大来充满我们的心。 biarlah kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita. 我们在上帝的面前， Bila kita di hadapan Tuhan 让我们今天来到主的面前，对上帝说 dan berkata kepada Tuhan,：“ 主啊，如果我的心还没有为你敞开的话， Tuhan, jika hatiku belum terbuka di hadapan-Mu, 如果你的灵还没有住在我的心里的话， jika Roh-Mu belum tinggal diam di dalam hatiku, 我愿意接受你， aku mau menerima Engkau. 我愿意求你来进入，充满我的心。” Aku mau memohon Engkau masuk tinggal diam memenuhi hatiku. 我们第二方面来到主的面前，对上帝说： Yang kedua, kita datang ke hadapan Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, 我们说主啊，我们感谢你， Tuhan, aku berterima kasih 因为这个是一个莫大属灵的祝福。
Karena ini adalah berkat rohani yang sangat besar. 因为你把圣灵放在我的心里， Karena engkau menaruh Roh Kudus di dalam hatiku. 而且恳求圣灵不断来充满引领你的生命， Dan juga mohon Roh Kudus untuk memenuhi dan memimpin hidup kita. 让你我一天比一天能够成长，更像上帝。 Sehingga Anda dan saya dapat terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Allah. 让我们有力量来面对现实， Sehingga kita memiliki kekuatan, kemampuan untuk menghadapi kenyataan. 让我们的生命结出果子， Dan hidup kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. 让我们有一个精神精力来侍奉上帝。 Dan kita memiliki semangat untuk melayani Tuhan. 愿上帝帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 我们